Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua untuk bab 6 iaitu pantulan dalam penuh. Okey, apa yang kamu kena tahu untuk subtopik ini? Kita tengok dulu nah. Okey, so dalam subtopik ini first ada empat perkara yang kamu kena faham. Okey. First sekali menerangkan sudut genting dan pantulan. Yang kedua menghubungkan sudut genting. Okey, dalam ni kita simbolkan dengan C dengan indeks biasan N. 3. Berkomunikasi untuk menjelaskan fenomena semula jadi dan aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Dan keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. Okey, apa itu pantulan dalam penuh? Cikgu buka textbook. Textbook kamu dah dihantar, so kita just refer kepada online soft copy sajalah. Okey, pantulan dalam penuh ialah cuba tengok contoh ni. Okey, contoh ni. Ini adalah gambar penyu yang diambil dari dalam permukaan air. Okey. So dia punya juru kamera tu berada di sebelah penyu lah. Okey, tengok bila gambar penyu ini diambil, apa yang kamu nampak dekat permukaan tu? Okey, nampak tak seolah-olah ada satu cermin. Okey, satu cermin di atas permukaan air tu. Kamu nampak balik image penyu seperti mana di bawah. Okey, ini yang kita namakan sebagai pantulan dalam penuh. Okey, so pantulan dalam penuh ini nanti kita tengok lagi. So ini adalah sebagai intro dia lah. Okey, pantulan dalam penuh berlaku hanya apabila cahaya itu merambat bergerak dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Okey, apa contoh dia? Contoh dia, cahaya itu bergerak daripada kaca ke udara. Okey, daripada kaca ke udara. So, kaca ketumpatan optik dia tinggi. So, dia bergerak ke udara. Ketumpatan optik dia adalah rendah. Jadi, mungkin akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey, by right kalau cahaya daripada kaca bergerak ke udara, dia akan mengalami pembiasan, betul tak? Okey, tapi ada certain keadaan, okey, kamu akan mendapati pembiasan itu tidak berlaku, sebaliknya berlaku pantulan. Okey, macam mana boleh berlaku pantulan? Okey, dia ada beberapa keadaan. Okey, kita tengok contoh ni. Okey, gambar rajah A. Okey, gambar rajah A. Yang terang ini adalah sudut 7. Okey, sinar 7. Dia akan menghasilkan sudut 7 iaitu I. Okey, so bila cahaya itu bergerak daripada kaca ke udara, okey, sepatutnya kamu akan dapat sinar biasan. Okey. So apabila sudut 7 kurang daripada sudut genting, sinar biasan akan menjauhi sinar normal. Okey, ini sinar biasan akan menjauhi garis normal. Okey, tapi masa keadaan ini sebenarnya ada pantulan, cuma sinar pantulan itu lemah. Okey, nampak ada pantulan tapi lemah. Dia masih yang domain dia adalah sinar biasan. Okey, okey, kita tengok simulasi nak. Okey, cikgu ada satu setup ni. Okey, yang warna grey ni adalah glasses, material dia glasses pula. Okey, material dia glass. Okey, bawah ni adalah air, udara. Okey, kaca ke udara. So, kaca adalah ketumpatan optik tinggi. So, kita akan gerakkan cahaya daripada kaca ke udara. Okey, kaca ketumpatan optik dia tinggi.
udara ketumpatan optik dia rendah. Okay, kita tengok sinar cahaya. Okay, boleh nampak tak? Okay, ini sinar cahaya. Sinar tuju daripada kaca. Okay, dia menghasilkan sudut tuju iaitu 23.9 darjah. Okay. So, dia akan dibiaskan, cahaya dibiaskan. Okay, ini adalah sudut biasan. Okay, kamu boleh nampak tak ni? Di bahagian kaca, warna yang kurang terang ni. Okay. Sini sebenarnya dia berlaku pantulan. Tapi pantulan itu adalah lemah, sedikit lemah. So, kamu tak nampak sangat. Okay. Yang kamu nampak, cahaya itu dibiaskan. Okay. Katalah sudut tuju itu kita ubah sedikit. Okay, nampak? Ha? Tengok semakin lama apa jadi pada sinar biasa ni. Tengok lah. Okay. Okay. Okay, nampak tak? Okay. Semasa sinar sudut tuju ni 41.4, kamu boleh nampak biasan. Tetapi dia punya warna dia dah semakin light, dah semakin kurang terang. Nampak tak? Okay. Sampai satu tahap, hilang terus sinar biasan tu. Okay. Dan yang kamu nampak, cahaya tersebut dipantulkan. Dipantulkan ke mana? Ke dalam gelas tu semula. Okay. So, inilah yang kita namakan pantulan dalam penuh. Okay, maksud dia tiada sinar biasan, sebaliknya cahaya tersebut dipantulkan semula ke dalam gelas tersebut. Okay, so masa bila dia berlaku? Okay, so masa bila dia berlaku? Dia berlaku apabila dia ada dua syarat dia. First sekali, dia kena cahaya itu bergerak dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sudut tuju bagi sinar tuju perlulah lebih daripada sudut genting. Okey, boleh faham tak? Okey, sudut tuju perlu lebih daripada sudut genting. Macam mana sudut genting tu? Okey, sekarang cikgu akan gerakkan sinar ni. Okey, kita nak tengok. Sekejap ya. Okey, sini. Okey. Tengok ah. Okey. Sudut genting tu adalah apabila sinar biasan tu adalah 90 darjah. Kamu dapat 90 darjah. Macam ni. Tengok balik buku teks. Okey. Macam ni Kes yang kedua ni. Okey, sudut tuju. Okey. Apabila sinar biasan tu kamu dapat 90 darjah, maka sudut tuju kamu tadi juga merupakan sudut genting. Ni dia punya statement tu. Sudut tuju sepatutnya I kan? Okey. Tapi apabila sinar biasan tu kamu dapat 90 darjah, okey, automatik sudut tuju juga adalah merupakan sudut genting. Sekarang dilabelkan sebagai C. So, apabila kamu dapat sinar biasan itu 90 darjah, maka I tadi adalah sama dengan C, iaitu sudut genting. Okay, C itu adalah critical. In English, critical. In Malay, genting lah. Okay, so di sini dah berlaku pantulan. Okay, so next, apabila sudut tuju itu lebih daripada sudut genting. Okay, katakan sudut genting dia adalah 40 degree. Okay, so bila sudut tuju kamu lebih daripada 40 degree, okay, maka akan berlakulah sinar pantulan dalam penuh. Dia tak ada lagi biasan dah. Dia sinar itu 100% dipantulkan semula ke dalam gelas kaca, ke dalam kaca. Okay, boleh faham tak? Okay. So, tu syarat dia. Yang pertama tadi, dia kena macam mana berlaku pantulan dalam penuh. First sekali, berlaku apabila cahaya merambat dari medium yang
Ketumpatan optik tinggi kemudian berketumpatan optik rendah. Okey, dan yang kedua, sudut tuju kena lebih besar daripada sudut genting. Okey. Itu first step. Okey. Yang kedua, apa gunanya sudut genting itu? Sudut genting itu kamu boleh juga guna untuk mengira indeks biasan. Masih ingat last year kita belajar indeks biasan? Ada beberapa kaedah untuk mengira indeks biasan. Okey. So, sudut genting juga boleh digunakan untuk mengira indeks biasan dengan menggunakan rumus N sama dengan 1/sin C. Okey, N sama dengan 1/sin C. N itu adalah indeks biasan. C itu adalah sudut genting. Okey, boleh nampak tak? Okey, C adalah sudut genting. N adalah indeks biasan. Okey, yang ni ada dalam textbook. Nanti cikgu tengok dalam modul kamu ada tak? Okey. So, itu dia punya hubungan dia. Okey, ini untuk first part. Nanti kita sambung untuk second part.